bagi saya sesuatu yang paling selamat untuk menyebutkan apakah agama Ashabul Kahfi adalah agama Hanif. Tetapi jika ada orang sebut dan mempercayai bahawa beliau Ashabul Kahfi adalah pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam dan ingin menamakan mereka sebagai Kristian, maka juga kita tidak mudah untuk menyesatkannya berdasarkan kepada pendapat ulama yang mengatakan bahawa Christ itu daripada perkataan Kristus yang berasal daripada perkataan Al-Masih itu sendiri yang memang sudah ada konsepnya ataupun fahamannya di dalam Islam. Walhasil perkara ini adalah suatu yang hanya perselisihan istilah, masing-masing boleh berlapang dada dan juga menghormati pendapat orang lain selagi mana perkara-perkara yang asas dalam agama kita tidak digadaikan. Mudah-mudahan Allah SWT letakkan keteguhan dalam hati kita untuk berpegang teguh dengan ajaran agama Tauhid dan ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil kesempatan yang ringkas ini untuk memberi sedikit pencerahan tentang isu yang berbangkit berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi diceritakan di dalam Al-Quran berkenaan dengan pemuda-pemuda yang keluar daripada kota mereka untuk selamatkan iman mereka kerana berlakunya festival syirik di dalam tempat mereka, dan mereka keluar dan mereka bersembunyi dalam sebuah gua sehingga mereka ditidurkan Allah Ta'ala selama 309 tahun di situ. Dan ianya adalah terkandung dalam surah Al-Kahfi yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca, umat Islam baca setiap hari Jumaat bagi membentengi diri kita daripada fitnah Dajjal dan juga fitnah-fitnah akhir zaman yang lain. Dan kepentingan untuk kita bermuzakarah tentang kisah Ashabul Kahfi untuk mengambil iktibar daripada kisah dan pelajarannya, iaitu supaya seseorang dapat mengetahui bahawa di akhir zaman untuk kita jauhkan diri kita daripada fitnah, menjaga lidah kita, menjaga anggota badan kita, jangan untuk selamatkan ia daripada tercebur dalam perkara-perkara yang dapat menimbulkan fitnah ke atas agama kita, pemikiran kita, akidah kita, iman kita, amal kita dan juga nasib kita di hari akhirat. Dan untuk iktibar yang besar daripada kisah ini adalah untuk kita sentiasa mencari peluang untuk berpindah ke tempat yang lain ataupun dalam pindah suasana yang lain, berhijrah ke keadaan yang lain yang dapat lebih kondusif, yang dapat menyelamatkan iman kita, yang dapat selamatkan amal kita, selamatkan akidah kita. Dan itu adalah dan sesuatu yang kita penting. Kita perlukan suatu gua di akhir zaman, kita perlukan suatu pautan, kita perlukan suatu bimbingan di akhir zaman, suatu yang kita boleh dapat fokus tentang iman kita, fokus tentang pembinaan akhirat kita, pembinaan kalbu kita, penyucian hati kita. Dan ia mempunyai rahsia yang besar di sebalik gua itu sendiri. Walhasil berkenaan dengan apakah di zaman manakah pemuda-pemuda Al-Kahfi itu berada tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dan di lokasi mana juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi apa yang penting, Quran menyebutkan pemuda-pemuda ini mereka semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempercayai Allah Taala itu Maha Esa, Maha Tunggal, dan tidak mempunyai anak, tidak mempunyai isteri. Mereka berada di atas agama Tauhid. Jika bertanya kepada saya apakah agama mereka yang paling tepat, mereka berada di atas agama Tauhid ataupun di dalam Al-Quran menyebutkan dalam Al-Quran menyebutkan tentang ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu adalah agama Hanif. Tidak disebutkan di era mana ya Ashabul Kahfi ini berada, sama ada sebelum Nabi Isa ataupun lepas Nabi Isa. Jadi di situ ada perselisihan pendapat ulama. Adakah mereka pengikut Nabi Musa ataupun pengikut Nabi Isa? Jadi tidak ada ketetapan di dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi yang penting mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka berada di atas agama Hanif dan agama Tauhid. Ingin saya jelaskan di sini, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu tidak ada nama yang khusus bagi ajaran agama mereka. Walaupun sekarang apa yang masyhur di bibir manusia kita sebut sebagai agama Yahudi ataupun agama Nasara, sebenarnya Yahudi dan Nasara bukanlah nama agama, ia adalah nama kelompok manusia. Ya, jadi untuk nak memudahkan bicara, ya, jadi orang Yahudi ni agama Yahudi, orang Nasrani agamanya agama Nasara. Itu untuk nak memudahkan perbicaraan. Akan tetapi merujuk kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka tidak membawa agama yang mempunyai nama yang berbeza-beza.
Apa yang disebut dalam Quran, seluruh Nabi-Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya agama Hanif. Akan tetapi Nabi Muhammad menyempurnakan seluruh agama ini, agama Hanif ini. Maka Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir dan mohor kepada seluruh kenabian. Maka baginda, dengan menerusi baginda, agama Hanif ini disempurnakan. Dan agama yang sempurna ini dipanggil sebagai Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT adalah agama Islam. Dan Islam adalah dengan capital I, iaitu nama khas bagi agama yang seseorang yang mempercayai bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan mempercayai dan meyakini bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi Islam itu adalah agama, nama khas bagi agama bagi orang-orang yang mengakui perkara tersebut. Islam di situ bukan sekadar maksud menyerah diri. Ya, dalam Quran ada sebut muslimin atau muslimun, iaitu kita boleh sebut sebagai orang-orang yang menyerah diri. Tapi perkataan Islam di dalam Al-Quran yang digunakan untuk nama khas bagi agama yang telah disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan isu yang berbangkit, pertanyaan ada yang datang kepada saya, adakah boleh Ashabul Kahfi disebut sebagai orang-orang yang menganut agama Kristian? Baik, seperti yang saya sebutkan daripada awal tadi, bahawa tidak ada nama khusus, tidak ada nama agama yang khusus untuk ajaran Nabi yang terdahulu. Tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasara. Kerana Yahudi dan Nasara bukan merujuk kepada nama agama, tetapi nama kelompok manusia. Yang Yahudi pengikut Nabi Musa, manakala Nasara adalah pengikut Nabi Isa AS. Maka jika seseorang ingin mengatakan Kristian, maka perlu dirujuk apakah asal-usul perkataan Kristian itu. Kristian adalah daripada perkataan Christ, dan Christ adalah daripada bahasa Greek yang bermaksud seseorang yang dilumuri ataupun yang diminyaki ataupun yang diurapi, yakni yang disapu dengan minyak. Apa yang disebutkan di sini adalah suatu tradisi yang memang ada sejak zaman Nabi Yaqub, kemudian kepada Nabi Yusuf, kemudian diturun kepada Bani Israel berkenaan dengan tradisi untuk untuk memberikan jimik bahawa seseorang itu adalah seorang pemimpin ataupun seorang nabi ataupun seorang raja ataupun seorang yang dinanti-nantikan sebagai penyelamat. Itu adalah maksud Christ, dan ianya memang ada dalam tradisi orang Yahudi, yang mana orang Yahudi memanggilnya sebagai Masyiach. Dan ianya juga berada dalam tradisi keilmuan Islam, kerana Al-Quran menggunakan perkataan Al-Masih. Walaupun Rasulullah SAW tidak menyebut dengan tepi inci apa maksud Al-Masih tersebut, tetapi ianya ada disebut dalam Quran, innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Al-Masih Isa putera kepada Maryam. Jadi Nabi Isa putera kepada Siti Maryam disebut sebagai Al-Masih. Ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan Al-Masih antaranya adalah maksudnya seperti yang saya sebutkan tadi, diminyaki, yang dilumuri, yang memberikan suatu petanda, suatu tradisi yang berkesinambungan sejak zaman Nabi Yaqub. Seseorang yang diangkat sebagai seorang pemimpin akan dibuat dilumuri dengan minyak, yakni minyak zaitun, suatu minyak yang dianggap suci. Dalam Quran minyak zaitun adalah suci. Dalam hadis juga menyebutkan pokok zaitun adalah pokok para nabi-nabi. Walhasil, perkataan Al-Masih dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam Quran dan juga hadis, konsep itu juga mempunyai konsep yang mirip seperti mana yang ada di dalam pengikut Yahudi yang dipanggil sebagai Masyiach, dan juga dalam di kalangan pengikut Kristian yang disebut sebagai Christ, dan semuanya mempunyai makna yang sama, iaitu penyelamat yang dinanti-nantikan, iaitu orang yang terpilih ataupun seseorang yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan bangsanya ataupun menyelamatkan pengikutnya. Dan tiga agama yang utama tadi semuanya ada konsep tersebut. Orang Kristian panggil Christ kerana perkataan Christ tersebut makna adalah untuk menterjemahkan perkataan Al-Masih tadi dalam bahasa Greek. Jadi itu bahasa Greek, Kristus ataupun Kristus ataupun Christ yang disebut secara simple, ya, the anointed one, seseorang yang dilumuri, seseorang yang disapu ataupun yang diminyaki dengan ointment ataupun dengan minyak, dipanggil sebagai minyak suci. Di dalam Yahudi juga dipanggil Masyiach, dalam Islam dipanggil sebagai Al-Masih. Cuma bahasa Inggeris sekarang, apa yang disebut sebagai Masyiach tadi juga disebut sebagai Messiah.
yang membawa maksud savior ataupun penyelamat. Dan semua kita ada tradisi masing-masing. Cuma apabila seseorang menggunakan perkataan Kristian, maka ianya perlu dirujuk kepada orang yang bertutur, orang yang bercakap. Darul Ifta Jordan, iaitu Majlis Fatwa di Jordan, mengatakan perkataan Christ ataupun perkataan Al-Masih itu ianya adalah sinonim yang digunakan secara masyhur di kalangan manusia untuk menamakan orang-orang yang menisbahkan diri mereka sebagai pengikut Nabi Isa alaihi salam. Maka apabila perkataan Al-Masih itu boleh digunakan, maka perkataan Christ secara logiknya juga boleh digunakan, kerana perkataan Christ itu dalam bahasa Greek juga maksudnya Al-Masih. Tetapi jika seseorang yang tidak setuju, mengatakan tidak mahu menggunakan perkataan Christ kerana mungkin ia suatu istilah yang hanya timbul setelah Nabi Isa AS diangkat, maka silakan dengan pegangan tersebut. Tapi tanpa perlu menyesatkan orang lain yang berpegang kepada perkataan Christ dengan maksudnya asal, iaitu Al-Masih. Maksud orang yang menyebut Christ, bahasa Greek maksudnya pengikut Nabi Isa AS. Walaupun kita tahu ada pecahan, ya, dalam Kristian itu ada pecahan yang percaya kepada satu Tuhan. Tak silap saya, nama kelompok yang berpegang itu yang mengikut Hawariyun, yang kemudian dibawa oleh Arianism, ya, dalam pengikut Kristian. Kemudian kemudian ada kelompok yang lain yang percaya kepada Trinity dalam agama Kristian. Maka ya, dalam Kristian itu memang ada pecahan tersebut. Maka jika seseorang yang menyebut Kristian merujuk kepada yang mengesakan Allah, Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai keluarga, Allah tidak mempunyai isteri, tidak mempunyai family, maka seseorang perlu dihormati, kerana la niza'a fil istilah, tidak ada perselisihan di dalam penggunaan istilah selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sudah tentu untuk menyatakan agama Nabi, agama Ashabul Kahfi adalah sesuatu yang tricky, kerana daripada awal kita tidak tahu di era mana mereka hidup. Bagi saya sesuatu yang paling selamat untuk menyebutkan apakah agama Ashabul Kahfi adalah agama Hanif. Tetapi jika ada orang sebut dan mempercayai bahawa beliau Ashabul Kahfi adalah pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam dan ingin menamakan mereka sebagai Kristian, maka juga kita tidak mudah untuk menyesatkannya berdasarkan kepada pendapat ulama yang mengatakan bahawa Christ itu daripada perkataan Kristus yang berasal daripada perkataan Al-Masih itu sendiri yang memang sudah ada konsepnya ataupun fahamannya di dalam Islam. Walhasil perkara ini adalah sesuatu yang hanya perselisihan istilah, masing-masing boleh berlapang dada dan juga menghormati pendapat orang lain selagi mana perkara-perkara yang asas dalam agama kita tidak digadaikan. Mudah-mudahan Allah SWT letakkan keteguhan dalam hati kita untuk berpegang teguh dengan ajaran agama Tauhid dan ajaran agama Islam yang dibawa oleh